Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu alaihi wasallam. Paslun telah dinyatakan puasa tatawwu situ. Puasa tatawwu mana puasa sunat. Bermula puasa tatawwu, yakni puasa sunat itu sekalian puasa yang tiada difardukan Allah Taala. Sunat mengerjakan dia kerana bagi puasa fardunya. Dan sunatnya beberapa fadilah dan sawab yang tiada menghinggakan, dan sawab ada alif pahala sawab, kan sabun baju lah, yang tiada menghinggakan dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari kerana inilah mengidafatkan Allah Taala, Tuhan menyandarkan akan amal puasa itu kepadanya, ya, tiada sekalian amal yang lain. Seperti firman-Nya dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa saum. Kullu amal ibni adam lahu, tiap-tiap amalan tu bagi Adam, baginya illa saum, melainkan puasa. Fa innahu li, sungguhnya puasa tu bagi aku, wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang membalas maknanya. Itu menunjukkan bahawasanya puasa ada kelebihan besar. Daripada hadis ni ada setengah pendapat ulama mengatakan puasa terlebih afdal daripada sembahyang. Tapi kalau tu daif lah. Kalau muktamad, sembahyang lebih afdal. Sembahyang ni ibadat paling afdal, sebab pengambilan dia bukan di bawah, bukan malaikat turun bawa wahyu, tapi Nabi dijemput ke atas. Dia panggil hadiyatul ziarah. Sembahyang tu dipanggil apa? Hadiyatul ziarah, hadiah bagi orang yang ziarah Allah Ta'ala, iaitulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Artinya tiap-tiap amal anak Adam baginya jua, ya, mana kadar mana kosongkan dia, kadar mana martabat kedudukan hati dia telah begitu. Melainkan puasa, maka bahawasanya ia bagiku dan aku membalas dengan dia, aku sendiri membalas. Itu menandakan apa? Ada khususnya dalam puasa. Habis. Dan adalah bersalah-salahan ulama pada menyatakan makna hadis ini, ya, atas beberapa kaul, ya, atas beberapa akwal, beberapa pendapat ulama. Lebih daripada 50 akwal, banyak, ya, 50 pendapat ulama ada. Dan kata setengah ulama yang terlebih baik di dalam antara segala kaul, bahawasanya sekalian amal kebajikan adalah ganda pahalanya dengan 10 seumpamanya. Ya, Tuhan balas 10, satu kebajikan 10 hingga 700 ganda, sampai 700 kali ganda satu amal, ada begitu. Melainkan puasa, adalah ganda pahalanya lebih daripada demikian itu, dan tiada mengetahui dia hanyalah Allah Ta'ala juga. Daripada sini maknanya dia ada satu khususnya. Habis. Dan lagi pula puasa itu serta keadaannya setengah daripada yang sebesar-besar kawaidul Islam. Tiada mengetahui dia dengan tiada dikhabarkan melainkan Allah Ta'ala juga, bersalahan dengan amal yang lain. Itu di antara kelebihan dia. Dan kata setengah ulama lah, segala amal anak Adam yang zalim diambil ia, diberikan kepada mazlum. Amal anak Adam yang zalim, seorang dia ada amalan kemudian dizalim ke orang, difitnah orang, umpat orang, rampas hak orang dan sebagainya, mana dia zalim, ya, diambil ia dan diberikan kepada mazlum, mana orang yang dizalimi. A umpat B, ya, jadi pahala A buat tu masuk dalam mana mizan amalan mazlum, orang yang dizalimi, yang diumpat pada hari kiamat. Melainkan puasa, ada istisna, ya, kitab ni ada sebut melainkan as-saum. Maka tiada diambil ia pada yang zalim, tetapi kaul ini ditolak. Tapi ada pendapat lah, ya, tapi kaul ini ditolak oleh hadis Sahih Muslim yang menyatakan bahawasanya puasa diambil ia, ya, serta jumlah daripada segala amal yang lain, mana termasuk sama jugalah. Betul. Bila baginda salam bertanya pada sahabat, atadrikul muflis, kamu kenal tak orang muflis? Dan sahabat menyatakan, man la dirhamalahu wala mata, orang yang tak ada dirham, tak ada duit, kemudian
tak ada mana-mata benda, maknanya hutang dia lebih banyak daripada harta dia. Itu orang muflis. Nabi kata tidak, muflis akhirat tu muflis dunia. Muflis akhirat, mana orang ada semayang, dia ada puasa, dia ada ibadat macam-macam, tapi wasyatama haza wa qazafa haza, dia maknanya apa? Menuduh orang sana, dia fitnah orang sana, dia buat kesilapan dengan orang, maka besok pahala amalan dia dimasukkan kepada orang yang dizalimi, sehingga tak cukup dipusing. Mazlum, mana orang zalim punya dosa tu pusing masuk dalam timbangan dia pula. Sudah tentulah habis dah jawab dia kan? Amal dia dah habis, dah bagi tak cukup, kemudian dosa dia dosa orang lain pula tambung, habis dah jawab dia. Ya, tentulah akan sengit timbangannya. Paul kia finnar, lalu dia dihumban ke dalam neraka jahanam. Ya, itu maknanya apa? Amal tu ditolak, termasuk puasa pun ditolak juga. Dan kata setengah ulama bahawasanya yang diambil daripada zalim itu ialah amal yang asal jua. Ya, ini banyak khilaf ni. Ada pun ganda tak? Ya, maknanya amal asalnya 1/10 macam. Kemudian diganda 4,700. Lebih tu tak ambil, ambil yang asal dia. Ya, pun ada macam-macam pandangan ulama. Walhasil kena ambil, itu maksudnya. Ya, dia ambil asal juga. Ada pun ganda, tad'if ganda tadi, yang mudha'af digandakan tu, maka tiada diambil ia, kerana semata-mata yang tu kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Ibn Hajar, kata ini hanya kuat ia jika sah, demikian itu daripada Nabi SAW. Mana pendapat ini kalau betul hadis sahih daripada Nabi, sah, pendapat ini kuat dia. Dan jika tiada, maka wajib kita mengambil daripada umum hadis. Apa dia? Itu diambil segala kebajikan zalim diberikan kepada mazlum. Zalim, orang yang buat zalim. Mazlum mana allazi zulimah, orang yang dizalimi, sama ada jasad dia atau perkataan difitnah dan sebagainya. Hingga ambil tiada yang tinggal daripada kebajikan zalim suatu jua pun. Tolak, ya biarlah kebajikan dia. Ya, dah tak ada. Maka dihantarkan atas zalim sekalian kejahatan mazlum, pusing. Dan tadi dia pusing. Kejahatan orang zalim tu masuk pula, tolak, masuk dalam timbangan orang yang zalim. Maka apabila dihantarkan atas zalim kejahatan mazlum, maka terutama diambil segala kebajikan zalim yang asal. Maknanya kalau tolak tu yang ni lebih utama ambil. Dan gandanya, kerana ganda itu jumlah daripada kebajikan zalim juga. Dan lagi semata-mata kurnia Allah Ta'ala tiada tertentu ganda kebajikan, kerana sekalian kebajikan sama ada ia asli, yang asal atau gandanya tiada diperoleh melainkan dengan semata-mata kurnia Allah Ta'ala, seperti yang ia i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Mana tu hak Tuhan lah. Ini kita nak bincang apa? Gandaan pahala. Adapun sufi tak andang benda ni, dan bukan tak pandang hadis, maknanya matlamat dia ialah Allah Ta'ala, bukan ganjaran pahala. Cuma dia pandang sudut pahala bila benda tu lebih, bermakna situ ada keredaan Allah. Maka cari reda Tuhan ya lebih besar daripada cari pahala. Dalam Quran kata waridwanu minallahi akbar, reda dari Allah lebih besar daripada ganjaran. Sebab tu Rasulullah SAW berbicara mengikut standard ataupun kadang-kadang secara umum. Ya, secara umum dia buka begini, ada kala secara khusus ya. Dia secara umumnya dia cintakan kegandaan pahala, itu menunjukkan bagi semangat supaya orang rajin beramal. Ada pun bagi orang yang khusus yang betul mencari keridaan Tuhan, dia tak pandang benda ni, bukan tak pandang hadis ya, dia pandang sebalik daripada hadis tu. Dalam dia tu ada apa? Dalam janjian besar ni ialah keridaan Tuhan, itu lebih besar. Dalil Quran tadi, ridwanu minallahi akbar, lebih besar. Dan setengah daripada hadis yang menyatakan fadilah puasa, iaitu sabda Rasulullah SAW, man sama yauman, barang siapa puasa yauman, satu hari, fi sabilillah, pada jalan Allah, ba'adallahu wajhahu alan nari sab'ina kharifah. Barang siapa puasa ia sehari, puasa apa ni? Takgir umum, sama ada wajib, sunat, qada tak masuk.
Ya, dia datang dengan lafaz umum. Ya. Barang siapa man sama, siapa yang puasa sehari pada jalan Allah, mana pada mencari keredaan Tuhan, nasai dijauhkan Allah Ta'ala akan dia daripada api neraka 70 tahun. Riwayatul Bukhari Muslim, hadis kuat, riwayat Bukhari Muslim, martabat dia kedua lepas daripada hujah Quran. Hadis diittifaqkan Bukhari Muslim. Ya, dia puasa sehari tu yauman, ya, maka dijarakkan dia, dijauhkan daripada api neraka 70 tahun, sab'ina kharifah, 70 tahun pun jauh tu, maknanya jauh tu lah, tak kena dia api neraka tu. Riwayat Sahih Bukhari Muslim. Itu kelebihan puasa. Jadi kita puasa lah, paling tidak pun sebulan ambil lah beberapa hari. Yang baik Isnin Khamis, yang terbaik sekali puasa Nabi Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, dia puasa selang hari selang hari. Dan bermula puasa sunat itu 3 bahagi. Bahagian yang pertama berulang-ulang dia sebab berulang tahun. Mana sunat ni setiap tahun dia berulang, iaitulah puasa di dalam 9 hari daripada bulan haji. Ya tu. Tetapi yang terlebih muakkadah, terlebih kuat daripadanya hari yang ke-9, tu hari Arafah. Maka sunat ia puasa hari Arafah bagi yang tidak mengerjakan haji. Orang yang haji tak sunat, sebab apa dia menumpukan perbuatan haji dia. Dan tiada ia musafir dan tiada ia sakit. Itu mana kelebihan besar. Kerana hadis riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim, siyamu yaumil arafah ihtasaba 'ala Allah Ta'ala an yukaffira as-sanah allati qablaha was-sanah allati ba'daha. Siyamu yaumil arafah, puasa pada hari Arafah tu, dengan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dibilangkan, ya, atas Allah Ta'ala bahawa menutup ia. Menutup apa menutup ni? Mengkifarah, ayyukaffirah. Tuhan mengkifaratkan, ya, ia akan dosa setahun. Setahun dia punya, 12 bulan dia punya dosa dia habis tutup. Ni besar ni. Dosa setahun yang dahulu dan setahun yang kemudian, mana 2 tahun. Bagi siapa yang, ya, mana amat benda ni ialah orang-orang saleh, orang-orang yang ada mata hati. Yang tak ada mata hati dia buat tak dengar kan. Yang ingat mata hati dosa tadi. Dosa diberi keampunan besar tak? Innahu mayyati rabba mujriman fali annahu jahannam. Siapa balik menghadap Tuhan, berkubang dosa dia, maka dilempar di dalam neraka jahanam tu. Sebab apa? Dosa. Sekarang dosa dihapuskan dengan ibadat ni. Kalau tak cari tak tahu. Jadi mana segala fadailul a'mal, terlebih lagi dalam masalah kafarah dosa, kafaratul zunub, amat diberi perhatian oleh orang yang ada akal. Kecuali orang yang bodoh tak ada akal. Tu je. Dia berhati, dia tunjuk duit boleh buka mati. Ya, tunjuk dunia boleh buka. Sedang ni benda besar ni, yang melepaskan daripada siksaan azab besar tu. Yang ni puasa hari Arafah dengan kerana dibilangkan Allah Ta'ala menutup akan dosa setahun dahulu, setahun kemudian. Maka dikenaki dengan tahun yang dahulu itu tahun yang mengandung hari Arafah yang dipuasakannya, dan akhir tahun itu ialah akhir bulan haji yang puasa awal tahun yang kemudian, itulah awal Muharram yang mengiringi akan dia bulan haji tu. Dan dosa yang ditutup, dosa yang dikafarah tu, yang diampun tu, sekalian dosa kecil jua. Ada pun dosa besar itu berhajat kepada taubah, kena taubat daripada hak anak Adam, ya. Jika tiada baginya dosa kecil, maka tinggikan Allah Ta'ala pada pangkatnya dan dipeliharakannya akan dia daripada mengerjakan dosa. Itu kelebihan lain. Atau daripada berbanyakkan dia tetapi tiada menutup puasa atasnya lain daripada segala amal kebajikan akan dosa kecil, melainkan dengan syarat apabila dijauhi akan dosa besar. Ada juga syarat begitu, seperti sebut dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun orang yang mengerjakan haji, maka tiada sunat baginya puasa Arafah. Ya, sedang dia ngerja haji kan, sebab ngerja haji ni dia banyak menggunakan tenaga. Ya, sebab kalau mampu cepat masa muda pergilah. Ini jalan dah sengit pun nak pergi kan.
Masa sihat-sihat dia guna untuk dunia kan, dah lembik, dah nak mati pun nak pergi haji. Yang sana kadang menyusahkan orang, kadang-kadang tak dapat sempurna. Ada pergi sana sampai je Mekah tunggu masuk wad. Habis haji baru keluar wad. Oh, dia pergi masuk wad sana. Macam-macam. Apa leka masa dunia tu masa sihat mampu, tapi tak pergi Mekah tu, dia rawan je. Di Europe, di Israel. Ya, kata Yahudi tu kita tengok. Mekah dia tak nampak je. Ya, dah nak tercabut nyawa pun nak pergi. Ini setengah daripada apa, kerugian besar lah. Ya, sebab ibadat haji ni banyak menggunakan tenaga. Nak tawak, nak apa. Sekarang pula tengok dah jarak jauh lagi, 7 kilometer. Oh, betul-betul tercabut lutut. Tetapi sunat baginya berbuka pada hari itu bagi orang haji ni. Ya, hujat. Dan jika tiada mentaifkan akan dia puasanya daripada doa sekalipun. Walaupun bagi dia puasa pun tak ada apa. Secara umumnya sunat dia tidak berpuasa bagi orang, bagi hujat, mana para jemaah haji. Kerana mengikut perbuatan Nabi SAW. Pada hari itu Rasulullah pergi haji, Rasulullah tak puasa. Ada Nabi SAW wukuf di Arafah padahal ia berbuka. Jadi kita ikut sunnah Nabi SAW. Dan lagi supaya kuat ia atas berbanyak-banyak doa dan zikir pada hari itu, ya, hari Arafah. Maka puasa pada hari itu khilaful aula. Khilaful aula apa? Ya, dia tak sampai makruh, sikit lagi. Lepas khilaful aula boleh pergi makruh. Maknanya menyalahi yang lebih utama. Kalau buat ibadat tanpa lapar tapi menyalahi utama, tu apa faedah kan? Jadi ikut Rasulullah SAW. Setelah tak puasa itu kita puasa. Dan kata setengah ulama makruh, tetapi jika tiada ia musafir ada kait. Ada pun orang yang musafir dan yang sakit, maka sunat bagi keduanya berbuka hari itu. Dan kata Syekh Khatib Syarbini, apa kata Khatib, mutlakan aibila kaidin. Perkataan ni tak kait, musafir tak musafir ni itlak begitu je. Ya, mana tak payah dia puasa. Dan kata Syekh Ibn Hajar, jika tiada melelahkan akan dia puasa. Melelah, mana menatkan dia. Dia je lah melalahkan dia. Dan jika tiada hasil mudarat, walaupun tak hasil mudarat akan dia dengan puasa sekalipun, sunat dia apa? Tak payah puasa itu. Sebab baginda SAW sendiri pun berbuka pada tidak puasa pada hari Arafah. Bagi orang mengerja haji lah. Dan demikian lagi sunnatun muakkadah, sunat yang kuat dituntut puasa pada hari yang ke-8, dipanggil hari tarwiyah. Hari tarwiyah, hari berangkat. Kerana mengambil ikhtiyat, mengambil cermat bagi hari Arafah. Tetapi puasa pada hari yang ke-8 dan yang dahulunya, hari ke-7, sunat bagi orang yang mengerjakan haji dan lain. Hari 8, hari ke-9, hari tarwiyah hari ke-8 kan. Sebelum tu 7 lah. Itu umum. Mana hujat para jemaah haji ataupun yang lain, sunat puasa. Dan demikian lagi puasa pada hari Ashura, iaitu yang ke-10 daripada bulan Muharram. Dan puasa Tasu'a, iaitu ke-9 daripada bulan Muharram. 9 dipanggil Tasu'a, kalau 10 dipanggil Ashura. Ya, orang suruh puasa Ashura, dia bukan puasa, dia buat bubur. Macam Melayu ni kan, orang puasa dia buat bubur. Orang suruh puasa betul dia makan dengan pelik. Jadi bubur paling seksa, bubur apa Ashura ni? Bubur Ashura mana? Kelantan. Kelantan maut. 24 jam dia kacau. Daripada buat nasi sampai jadi bubur sampai kerah balik. Ini macam kuih bingka. Ya, maut betul. Macam-macam style tu. Itu maknanya hari 10 dan ke-9 ya, sunat. Sebab apa? Kerana hadis riwayat Muslim, siyamul Ashura uqtasiba 'ala Allah Ta'ala an yukaffira as-sanah allati qablah. Ini puasa Ashura dengan kerana Allah Ta'ala tu bahawa menutupi, yang mana mengkifaratkan dosa setahun yang dahulu ni. Dan lagi tersebut dalam hadis Muslim bahawa sabda Rasulullah SAW, la in baqiyatil ilayya qabala la asumman atas pamat ya qablah. Jika hidup aku ya pada tahun yang lagi akan datang, kata baginda Islam, ya la in baqaitu ila qabil la asumanna atas ya pamata qablan. Nah, saya aku puasa pada hari yang ke-9, maka Rasulullah SAW pun wafatlah ia dahulu ya daripada mendapat hari itu. Wafat ia SAW pada sebelum itulah. Dan bermula hikmat puasa Tasu'a serta puasa Ashura tu
dan menghasilkan ikhtiyat. Apa ikhtiyat? Makna cermat bagi puasa Ashura, kerana muhtamal, kena mungkin, makna diihtimalkan tersalah kira bulan. Jadi puasa yang ke-9 tadi pada permulaan bulan. Dan lagi hikmatnya kerana menyalahi bagi kaum Yahudi, kerana bahasanya mereka itu Yahudi, puasa mereka pada hari yang ke-10. Jadi kita mukhalafah dengan dia, kita puasa 9 dengan 10 sekali. Fa'idatun, ini satu faedah tersebut dalam Mughni. Mughni apa ni? Mughni Muhtaj. Kalau Mughni Labid itu Syarah Ibn Akil, ini Mughni Muhtaj bagi Syekh Hatib Asy-Syarbini, syarah bagi Minhajut Talibin bagi Imam An-Nawawi. Bahawasanya hikmat pada keadaan puasa Arafah itu menutupi dosa, makna kifarat dosa 2 tahun tu, dan puasa Ashura tu menutup dosa setahun, kerana hari Arafah itu hari bagi hari Nabi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni puasa Arafah itu tertentu dengan umat, itu maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Ashura itu hari Nabi Allah Musa alaihissalam, maka dipuasakan akan dia oleh kaumnya, iaitu kaum Yahudi. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terlebih daripada Nabi atas mereka itu rahmatullah dan salamnya. Maka puasa pada harinya itu menutup dosa 2 tahun. Hikmahnya. Dan demikian lagi sunat puasa pada hari yang ke-11 daripada bulan Muharram. Ya, puasa yang ke-11 daripada bulan Muharram. Mana tadi? Kerana hadis riwayat Imam Ahmad pada yang demikian itu. Dan lagi kerana mengambil ikhtiyat cermat bagi puasa Ashura, kerana tersalah pada bulan, terkadang dengan terdahulu dan terkadang dengan terkemudian. Habis. Dan satu lagi demikian lagi puasa 6 hari daripada Syawal. 6 hari daripada Syawal. Yang afdalnya terus diikuti. Hari kedua straight, itu yang terbaiklah. Ataupun diselang ke. Dan dia ada 6 hari itu dalam bulan Syawal, sama ada dia mutawalliyah, mana berturut-turut, ataupun dia berselang. Barang siapa puasakan Ramadan, ya, dalam hadis, kerana sabda Rasulullah, man sama Ramadan summa atba'ahu, ya, bisittin min Syawalin kana kasawmid dahr. Barang siapa puasa pada bulan Ramadan, kemudian maka diiring akan dia dengan puasa 6 hari daripada bulan Syawal, nasi adalah ia seperti puasa setahun. Riwayat Muslim. Satu hari dibalas 10, 300 hari 300 kan, 10. Jadi kalau 30 hari 300, 6 hari 60. Jadi setahun ada 360 hari. Itu mana setahun. Tapi syarat dia puasa Ramadan dulu. Ini setengah Ramadan tak puasa, dia puasa 6. Mana puasa 6 dia cukup setahun ni dia. Tu mazhab apa dia je. Ya. Nabi kata man sama Ramadan dulu, syarat tu man. Man tu man syartiyah kan. Syarat. Barang siapa puasa Ramadan kemudian atba'ah, dia menurutkan bisri min Syawal, bahawa kana kasyamil har, bahawa dia puasa seolah setahun puasa dia dapat. Atau di antara puasa sunat puasa 6. Ya. Soalan ni boleh cantum tak? Itu banyak soal. Dia nak puasa qada, kemudian cantum boleh. Wah, cengilat banyak. Nak bawa 2 sekali. Tempat ulama ada boleh. Sebab dia ibadat ghairum maqsudun bizati. Dia kalau ibadat maqsudun bizati, dia tak boleh iktiran, dia tak boleh serentak. Yang macam kita semayang duha, duha maqsudun bizati, dia kasat dengan zat dia. Tahajud maqsudun bizati, dia kita nak cantum dengan ibadat lain tak boleh. Kalau tahiyatul masjid tak boleh, itu ibadat ghairum maqsudun bizati, ibadat yang tak dikasat zat dia. Jadi kita datang tadi semayang Jumaat, lewat kan, kita cantum sekali boleh. Usalli fardhu Jumaat ma tahiyatul masjid boleh. Ya, ataupun usalli sunatan qablatul Jumaat ma tahiyatul masjid boleh. Sebab tahiyatul masjid dia panggil ghairu maqsudun bizati,
yang tidak dikasatkan diri dia. Bermakna sebelum kita duduk tu apa semayang pun boleh. Itu maksudnya. Maka ibadat macam ni boleh. Supaya dengan puasa 6. Ya. Dia boleh cantum kata setengah ulama boleh. Kalau dia cerai tu lagi baik kan. Habis dan demikian lagi puasa 6 hari pada bulan Syawal bagi barang siapa mempuasakan Ramadan kerana sabda Nabi man shama Ramadan summa atba'ahu bi sittin min Syawal kana ka shaumid dahr. Kemudian demikian lagi wallahu a'lam.